Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan buat kelas transisi Sains Darjah 2 Syafi'i. Apa khabar murid semua? Sihat Muallim pun hari ini sihat. Muallim harap semua murid-murid muallim sihat walafiat kesemuanya. Dan semoga sentiasa bersemangat setiap hari untuk belajar ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh muallim-muallimah kamu semua. Okey, jangan putus asa. Walaupun kita PKP, kita teruskan untuk belajar dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Ini semua untuk kebaikan kamu semua. Walaupun kita tak dapat bersemuka, tetapi kita dapat juga menambah ilmu dengan cara yang macam ni. InsyaAllah moga Allah mempermudahkan urusan kita semua. Baik, sebelum kita memulakan kelas, macam biasa, rutin kita yang pertama ialah kita baca doa. Okey ya. InsyaAllah kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita untuk hari ini, insya-Allah. Okey, tanpa kita melengahkan masa, jom kita mula kelas hari ini. Memandangkan hari ini subjek sains, kita buat sedikit ulang kaji. Agaknya apa yang muallim akan ajar hari ini ya. Jom kita sama-sama tengok satu video yang muallim nak tunjukkan kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu masa, seorang budak perempuan telah pergi ke taman. Dia tidak menjumpai sebarang benda hidup kerana semuanya kelihatan kelam. Dia duduk di bangku. Dia duduk di buaian. Dia berjalan di laluan. Dia tertanya-tanya, di manakah benda hidup? Dia menyeluk sakunya, lalu mengeluarkan krayon untuk mewarna benda-benda hidup. Setelah dia melukis halaman, dia melukis bunga-bunga di celah rumput. Dia mewarnakan pokok. Dia melukis katak di atas daun teratai dan katak berkuak. Aduhai, aduhai, sekarang saya sudah hidup. Dia mewarnakan burung yang mula berkicau dan lebah yang mula berdengung. Dia melukis seorang lelaki duduk di bangku dan budak perempuan bermain di buaian. Kemudian, melangkah turun di laluan sempit, seekor landak kecil jatuh berguling-guling. Benda hidup berada di mana-mana. Pepatung, rama-rama, budak lelaki dan budak perempuan juga. Ibu menolak kereta sorong di bawah langit yang cerah membiru. Kini, benda bukan hidup tidak lagi kelihatan membosankan. Seperti aiskrim, belon dan kuda pusing yang membuatnya keriangan. Baiklah, itu sahaja untuk video pertama kita. Jadi, apa yang kamu faham tentang video pertama ni? Video pertama ni, dia menceritakan seorang budak perempuan yang berjalan-jalan sepi-sepian. Sebab sekeliling dia rasa macam dia tak jumpa lagi benda hidup. Setelah dia lalu tu, baru dia nampak dan dia keluarkan krayon dan dia tandakan bagi setiap benda hidup yang dijumpai. Antaranya apa? Nanti kita tengok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup, seperti pelajaran yang lepas lah. Okey. InsyaAllah kita akan ulang kaji pelajaran ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas pertama untuk subjek sains darjah 1. Okey. Tengok.
Okey, ini klasifikasi unit 3 benda hidup dan benda bukan hidup. InsyaAllah pada hari ini, hari Selasa 19 Januari 2021, kelas bermula 8.30 pagi. InsyaAllah sama-sama belajar tentang benda ni semula. Jadi, apa objektif kamu untuk belajar hari ini? Antaranya, kamu dapat mengenal pasti, kamu sebagai murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup di sekeliling kita. Macam tadi kita tengok video tadi tu kan. Kita dapat tahu, oh benda hidup ni yang telah diwarnakan, benda yang bukan hidup yang kemudiannya. Maknanya antaranya manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey, seterusnya mengetahui ciri-ciri benda hidup. Kita dah tahu benda hidup. Apa ciri-ciri dia? Dan apa perbezaannya dengan benda bukan hidup? Nanti insya-Allah kita akan belajar benda ni. Baik, seterusnya mengetahui juga keperluan asas benda hidup. Dia dah ada ciri-ciri benda hidup. Jadi apakah keperluan asas benda hidup ni untuk dia orang teruskan hidup? Apa dia? Kalau tak ada benda ni, adakah menjadi masalah kepada mereka? Baik, kita sambung. Macam kita tahu, benda sekeliling kita ada dua benda. Iaitu benda hidup dengan benda bukan hidup. Jadi, seperti dalam video tadi, ataupun di sekeliling kita, antara benda hidup yang kita jumpa, contoh tadi dalam video kan, apa dia yang pertama, yang diwarnakan? Apa ni? Ni apa dia? Haiwan apakah ini? Oh, ini seekor katak. Okey, seterusnya, apa dia lagi? Dia terbang. Ya, ni seekor burung. Okey, seterusnya, oh warna hijau. Sebuah tumbuhan. Ia sebuah pokok. Okey, dan last sekali, budak perempuan tersebut telah jumpa manusia yang lain. Mana nak kata haiwan seperti katak, burung, tumbuhan dan manusia ialah benda hidup. Okey, seterusnya benda bukan hidup yang dia warnakan kemudian. Antaranya buaian. Betul. Ini benda bukan hidup. Dia tidak perlukan sesuatu keperluan seperti benda hidup. Seterusnya apa dia? Lagi kerusi. Kerusi ni biasa jumpa dekat taman permainan, taman rekreasi dan sebagainya. Seterusnya, ini warna merah ni apa dia? Belon. Ya. Belon juga ialah benda bukan hidup. Sebenarnya ada lagi yang lain-lain. Jadi cuba kamu lihat di sekeliling kamu, adakah kamu jumpa benda-benda tersebut? Cuba kamu tengok bersama dengan ibu bapa kamu ya. Baik, mari kita tengok ciri-ciri benda hidup. Okey, kita kena tahulah antara ciri-ciri benda hidup yang ada pada benda hidup. Antaranya, benda hidup ni memerlukan air dan makanan untuk mereka hidup. Dan benda hidup ni biasanya bergerak. Cuba tengok haiwan, tumbuhan, tengok manusia, biasa bergerak. Bernafas. Ya. Manusia dan benda-benda hidup ni semua perlukan udara untuk bernafas. Okey. Dan seterusnya, benda hidup juga membiak. Melahirkan anak, ada keluarga. Jangan ingat tumbuhan tak ada keluarga. Tumbuhan pun ada keluarga. Dia dah ada pokok induk dan dia ada anak pokok. Itu biasa. Itu memang macam tu. Okey. Itu barulah benda hidup. Seterusnya, benda hidup biasa membesar. Betul, benda hidup membesar. Kalau manusia, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sehingga ke hari tua. Manakala haiwan pula pun sama. Sama ada yang bertelur, terus jadi anak dan terus jadi dewasa. Atau dia melahirkan anak daripada bayi, bukan bayi, kita panggil anak kepada haiwan tersebut lah, contoh anak kuda. Melahirkan kuda remaja, kuda dewasa, begitu. Tumbuhan pun begitu, daripada biji benih, kemudian jadi anak pokok, kemudian jadi pokok, kemudian jadi bunga, pokok yang berbunga, kemudian jadi pokok yang berbuah. Maknanya nak bagi tahu benda hidup ni membesar, sentiasa berubah. Okey. Okey. Kita tengok yang sama dan berbeza. Oh, ini seekor burung dan ini ialah kapal terbang. Baik.
Dua-dua ni ada satu persamaan. Agak-agak murid-murid. Apa dia? Terbang. Mesti kamu fikir terbang kan? Ya, dia terbang dan kita panggil dia bergerak. Oh betul, dua-dua ni bergerak. Sama. Tapi apa yang membezakan dia? Kita tengok sini. Yang membezakan dia ialah kalau burung, dia bernafas. Dia memerlukan air dan makanan. Pernah tengok kan burung cari air dan makanan? Dia membiak dan dia membesar. Betul? Daripada kecil, daripada telur tadi, sampailah dia membesar. Kemudian kapal terbang pula, dia tak seperti burung. Lahir-lahir dia dah macam tu. Begitu. Burung ialah benda hidup, manakala kapal terbang ialah bukan benda hidup. Okey. Kecil dan besar. Kita tahu lahirnya benda hidup ni ada bermacam-macam saiz. Adakah dia orang sama saiz? Mari kita lihat. Kalau haiwan, kita tahu haiwan ni dia bukannya beza saiz, mungkin dia daripada kecil sampai ke besar, dia membesar, bukan. Dia lahir-lahir dia memang saiz begitu. Maknanya ada di dunia ni Allah ciptakan haiwan, ciptakan benda hidup berbagai saiz, berbagai bentuk, menunjukkan warna-warni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey. Kita jumpa hamster yang kecil ni ialah hamster ya. Kemudian kucing hutan, kemudian rusa, kemudian seladang ataupun lembu. Kemudian apa ni? Gajah. Jadi tadi haiwan ni ada yang daripada kecil sampailah ke besar. Maknanya saiz mereka berbeza. Okey. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan yang paling kecil yang kita tengok tu ialah seperti di laman rumah kita di padang sekolah ialah rumput. Kemudian pergi ke sawah jumpa padi. Kita pergi ke kebun jumpa pisang dan pokok kelapa. Semua ada perbezaan saiz. Okey. Seterusnya, keperluan asas benda hidup. Benda hidup ni pun ada keperluan asas juga. Nak bagi tahulah benda hidup memerlukan apa dia? Makanan, air, udara. Lagi sekali. Makanan, air dan udara. Siapa benda hidup ni? Antaranya manusia. Nampak? Antaranya haiwan. Dan tumbuhan. Okey. Mereka memerlukan makanan bagi manusia dan haiwan untuk mendapatkan tenaga. Okey. Manakala tumbuhan memerlukan makanan, membuat makanannya sendiri. Dia pun memerlukan makanan tapi dia membuat makanannya sendiri. Manakala udara pula, keperluan asas udara. Kalau manusia, dia perlukan udara untuk bernafas. Begitu juga dengan haiwan. Tetapi kalau tumbuhan macam mana pula? Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan juga membuat makanan. Okey. Seterusnya, air. Air ni siapa yang tak nak? Siapa yang tak perlu? Semua perlu. Kalau benda hidup mesti perlu. Jadi, air dapat menghilangkan dahaga sama ada manusia ataupun haiwan. Tetapi kalau tumbuhan, air membuatkan akar pokok menyerap air, membuat makanan. Okey, akar pokok menyerap air melalui akar pokok, membuat makanannya sendiri. Begitulah keperluan asas benda hidup. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Betul, manusia dan haiwan perlu berlindung. Berlindung daripada apa, murid-murid? Antaranya berlindung daripada hujan panas, berlindung daripada bahaya. Kalau kita duduk rumah, so kita terjaga ataupun terlindung daripada segala bahaya dan ancaman daripada luar. Contohlah, ada ular, awak dekat rumah, ular dekat luar. Awak terselamat sebab ular dekat luar. Awak tak terancam. Begitu. Hujan panas, betul? Kalau kamu di dalam rumah, mana kamu nak kena hujan, kan berteduh. Jadi kamu dielakkan daripada kena demam dan sebagainya. Jadi manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Okey, sambung. Okey, kita akan sambung video ni insya-Allah masa
tidak mengizinkan untuk dapat rakam panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik videonya, ada masalah teknikal. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, tadi muallim berhenti sampai mana murid-murid? Okey. Oh ya, muallim berhenti sampai keperluan benda hidup maksudnya. Okey. Ya, manusia dan haiwan perlu berlindung. Okey, sambung balik. Pentingnya keperluan asas. Okey, jadi manusia ni benda hidup ni sangat memerlukan keperluan asas ini. Jadi kalau mereka adanya keperluan asas ini, lengkap keperluan asas ini, maka mereka boleh teruskan hidup. Antaranya keperluan asasnya ialah makanan. Okey. Jadi apa kegunaan makanan ni bagi benda hidup ni? Kalau manusia memberikan tenaga, betul. Memberikan tenaga dan membesar. Ya, dengan makananlah faktor mereka menjadi kuat. Faktor mereka bertenaga, bersemangat. Dengan makanan jugalah kita membesar. Ada yang tak makan kurus, ada yang makan sihat. Okey. Jadi yang seterusnya, pentingnya keperluan asas air kepada benda hidup. Kalau mereka dapat air, betapa syukurnya mereka kerana diri mereka jadi segar, ya, jadi sentiasa bertenaga. Tetapi kalau tiada air, kekeringan, kita boleh mati kehausan. Macam gambar, seperti gambar ni, contoh haiwan kuda belang. Kalau dia tak makan, kalau dia tak minum, dia akan mati. Seterusnya, udara. Betapa ini satu nikmat Allah Subhanahu yang bagi kepada kita. Kalau kita tak boleh bernafas, apa yang akan jadi? Kita akan rasa lemas, kita susah nak nafas dan akhirnya mati. Begitu juga bila kita dekat dalam air, kita menyelam, kita berenang, tiba-tiba tak boleh bernafas. Dengan adanya bantuan oksigen, insya-Allah kita pun boleh bernafas. Sebab tu manusia perlukan udara untuk teruskan hidup. Seterusnya, tempat berlindung. Ini adalah keperluan asas yang sangat penting bagi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, ya. Daripada tadilah ancaman, bahaya, hujan panas dan sebagainya. Okey. Jadi kesimpulannya, semua benda hidup mesti mempunyai ciri-ciri, iaitu bernafas, bergerak, membesar, membiak dan memerlukan air dan makanan. Manakala benda bukan hidup, tidak seperti benda hidup. Dia tak perlukan semua benda ni. Okey. Dan keperluan asas benda hidup terdiri daripada makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Keperluan asas ini sangat penting bagi benda hidup. Ya, memang sangat penting. Jadi itu sahaja kelas hari ini. Mohon maaf atas masalah teknikal. InsyaAllah muallim akan sambungkan video ni jadi satu, dan bersama-sama video ini juga nanti akan ada satu kerja pengukuhan untuk pembelajaran hari ini. Itu sahaja daripada muallim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.